Okay, Alhamdulillah, sekarang kami sedang bergerak daripada hotel yang kita menginap menuju ke Mina. Dan Alhamdulillah, kita punya hotel tu tak jauh. Kita nak mabit malam ni ataupun kita bermalam di Mina separuh malam sebelum kita melontar di Jamrah pada besok pagi selepas solat subuh, insyaAllah. Sekarang kami nak menuju ke stesen LRT ya. So Alhamdulillah malam ni kita akan berpeluang untuk naik LRT yang diuruskan oleh Prasarana daripada Malaysia. Jom. Kami tidak sabar untuk melihat warga senegara yang menjalankan tugas memikul tanggungjawab sebesar ini. Dan semasa berada di sini, kami berpeluang bertemu rakan media Malaysia yang telah dibawa bersama oleh Prasarana untuk membuat liputan mengenai operasi tren haji itu. Sebaik sampai, kami disambut oleh pegawai Prasarana yang membawa kami untuk meninjau operasi di situ. MMMSL adalah kenderaan khusus untuk pengangkutan jemaah melaksanakan ibadah haji sekaligus membantu menangani kesesakan di tempat melontar jamrah dan menjadikan tren paling sibuk dan paling padat di dunia pada tempoh itu. Kami berkesempatan menemui pihak pengurusan Prasarana yang kelihatan teruja dengan kedatangan kami. Perasaan bangga menyelubungi kami melihat anak Melayu dapat mengendalikan satu projek sebesar ini di Tanah Suci. Gembala Inspirasi Haji, Stesen Jamrah Mina. Projek tren ini siap dibina pada 2009 oleh Kerajaan Arab Saudi dan mula beroperasi pada 2010. Perjalanan tren ini membabitkan jajaran landasan sepanjang 18.1 km menghubungkan stesen Arafah, Muzdalifah dan Jamrah. Sebanyak 15 tren digerakkan dengan setiap satunya memiliki 12 gerabak. Sepanjang perjalanan dalam tren MMMSL ini, ia membuatkan kami teringat kembali perkhidmatan tren LRT yang ada di Kuala Lumpur. Yang pasti, perkhidmatan tren seumpama ini mempercepatkan perjalanan pengguna dari destinasi ke destinasi yang lain. Perkhidmatan tren ini memberi peluang kepada warga Malaysia untuk berkhidmat di Tanah Suci selain berpeluang melaksanakan ibadah haji. Antara cabaran yang dihadapi petugas adalah tempoh bekerja yang lebih panjang pasca insiden ribut yang pernah berlaku. Tren ini beroperasi hanya 7 hari khusus pada musim haji yang memberi manfaat kepada 350,000 jemaah sehari dari negara Asia Barat dan Asia Selatan, Timur Tengah seperti India, Pakistan, Bangladesh dan Sri Lanka. Dan pergerakan penumpang adalah secara serentak pada tempoh-tempoh tertentu yang singkat berdasarkan kepada urusan ibadah haji mulai hari wukuf pada 9 Zulhijjah. Kecekapan operasi MMMSL dalam membantu kelancaran pergerakan jemaah terutama pada waktu wukuf mendapat pujian Kerajaan Arab Saudi, khususnya Lembaga Pembangunan Wilayah Mekah MRDA. Semasa kami datang melawat stesen MMMSL, Izam masih demam. Badannya panas sejak 2-3 hari lepas. Dan kedatangan ke sini memberi peluang kepada kami untuk membawa Izam menjalani pemeriksaan oleh doktor yang bertugas di klinik stesen ini. Oleh kerana stesen tren ini berdekatan dengan tempat jamrah, kami membuat keputusan untuk berehat di kawasan terbuka sementara menanti subuh untuk menyambung melontar jamrah. Kami menggunakan apa yang ada untuk dijadikan pelapik badan sebelum melabuhkan tubuh yang sudah kental di atas lantai. Kami bersyukur dengan apa yang ada kerana yang penting kami ada tempat untuk berehat.
Lebih baik berehat di sini kerana di kawasan melontar, jemaah haji tidak dibenarkan berehat di situ. Malah mereka akan dihalau oleh pihak berkuasa jika berbuat demikian, terutamanya apabila berada dalam kumpulan. Oleh kerana bersebelahan dengan landasan, tren kerap melalui kami, namun ia langsung tidak mengganggu istirahat kami. Malah kerana terlalu letih, kami dapat tidur dengan nyenyak walaupun bunyi gegaran roda tren ketika melalui landasan amat kuat. Kami merasakan tidur bersebelahan landasan tren yang lazimnya mengundang bahaya adalah satu pengalaman yang tidak akan dilupakan. Prasarana juga begitu baik hati kerana mengambil berat dan memahami keperluan kami dengan membekalkan tilam untuk setiap seorang. Sekurang-kurangnya dapatlah kami merasa sedikit keselesaan agar badan merasa lebih segar apabila terjaga dari tidur nanti. Oleh kerana kami sudah pun melakukan kerja melontar sebelum ini, kerja melontar seterusnya amat memudahkan kami. Jalan menuju tempat melontar yang begitu luas memberi kami masa untuk bergerak dengan tenang ketiga-tiga jamrah. Setiap kerja yang dilakukan harus disudahi dengan doa agar kerja yang dilakukan itu mendapat keberkatan dan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai melontar, kami berjalan kembali ke tempat penginapan di Aziziyah yang terletak beberapa kilometer dari situ. Tempat melontar makan. Makan di hotel adalah ala kadar, tidak harus merungut kerana ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Siang hari banyak masa terluang dan ini memberi peluang kepada kami untuk bersembang sambil menunggu masa untuk pergi melontar pada sebelah malam. Kami berbincang dan mengimbas kembali saat-saat kami tempuhi sepanjang pengembaraan bermula dari tanah air. Jadi saya yakin dan percayalah masing-masing dapat apa pengajaran dan iktibar, terutamanya untuk memaju serta mempertingkatkan diri sendiri, terutamanya dalam hal-hal memperkemaskan diri dalam kebergantungan serta ibadat kepada Allah SWT. Jadi saya tak ada apa yang nak kata sekarang sebenarnya kan. Cuma saya nak dengarlah masing-masing punya cakap iktibar ataupun apa yang dia dapat lah selama perjalanan kita kembali inspirasi haji ni, terutamanya perasaan ataupun dia punya nikmat ataupun hikmah yang dia dapat, terutamanya ketika berada di kota suci Mekah. Setiap seorang daripada kami diminta menyuarakan pengalaman ketika mengerjakan haji. Bila dah sampai ke ke bumi suci ni, saya rasa dia punya perasaan terkobar-kobar tu nak melihat kota Mekah dan sebagainya memuncak. Bagi sudut lain pula, saya terima kasih lah terutama orang pioneer yang bawa saya ke dalam kancah NGO. Itulah satu titik permulaan merubah diri itu ke kancah kepada lebih mendekati dengan keagamaan. Kalau dulu kita fikirkan dunia je, pergi kerja, balik kerja, tak ada end up. Alhamdulillah, ini bukan kerja kita, kerja Allah SWT kan. Walaupun dikatakan dicerca, dibagi smash ke apa, tak menjadi kudis pada diri kita. Pada saya,
Bila kita solat je, solat fokus, nampak terasa dia punya aura dia tu. Selalu kita kan duduk mikirkan apa ni, orang sebelah lah kan. Bila kita fokus, bila dah benda dah buang, nama itu kita dah buang, kita punya pergerakan minda dah nampak dia punya gap tu, dah nampak kecenderungan ke arah lebih baik daripada sebelum ni. Syukur alhamdulillah, selangkah kita dekat kepada Allah, lagi banyak langkah untuk dekat kepada kita. Untuk Pemara Inspirasi Haji ni, saya rasa dia sangat baik, sebab dia adalah satu proses untuk mentarbiyah diri. Dan alhamdulillah sampai ke saat ini saya dapat rasakan, insyaAllah saya akan menjadi izam yang baru lah. Alhamdulillah, syukur. Pokok 20 tahun saya sokok. Alhamdulillah, tahun saya berhenti. Bila sampai di Mekah ni, macam-macam juga pengajaran kita dapat tengok. Orang macam-macam jenis, tabiat macam-macam jenis. Alhamdulillah, saya ada sahabat-sahabat yang begitu bagus sekali, yang supportif mesti ada. Dan macam yang Bashar cakap tadi, kalau kita tetap bersatu dalam melaksanakan kita punya program ni, dia takkan menjadi lah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Dan saya harap lepas ni kita akan terus lah, macam yang kita biasa buat, dan lebih ni sama macam Bashar cakap tadi. Betul, saya setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita hampir beberapa start lagi untuk tamatkan kita punya ibadah haji ni. Walaupun pada mulanya nampak macam kita ni macam tak pergi Mekah pun kan. Daripada permulaannya perancangan tu orang macam semua semangat dan after senyap macam tak jadi je. Sampai saya pun, yalah, masa-masa pun macam kecewa lah, tak jadi kan. Macam alah, tak jadi. Ada kata nak pergi tahun depan lah, ada kata tak ready lah, dan macam-macam lagi lah. So alhamdulillah, kalau kita dah tekadkan semangat, kalau macam saya memang kata apa pun terjadi, kawan-kawan nak pergi ke tak nak pergi ke, kalau kawan-kawan pergi, insyaAllah kita bisa sama. Kalau kawan tak nak pergi, saya dengan isteri akan tetap pergi. Macam mana pun tahun ni insyaAllah saya nak pergi haji juga. Wah, apa dalam, tak kira lah jalan darat ke, naik kapal terbang ke, naik apa ke, insyaAllah nak pergi juga. Tu tekad yang dibuat pada tahun ni, insyaAllah pada awal tahun ni lah. So alhamdulillah dengan tekad yang dia tu, mungkin sedikit sebanyak menaikkan semangat sahabat-sahabat yang lain, dan alhamdulillah kita berjaya juga memulakan perjalanan dari Malaysia. Walaupun pada mulanya nak pergi ramai, 4 kereta lah, 16 orang lah, dan akhirnya seorang tak ini, so kita beli dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah ada hikmahnya kita pergi 2 kereta. Banyak hikmahnya sebenarnya. Allah Ta'ala dah aturkan dah. Kalau sebaiknya kau pergi 2 kereta je. Kalau pergi 4 kereta ada masalah yang lain. Semua tu dah diaturkan. Alhamdulillah dengan pergi 2 kereta ni banyak benda-benda risiko yang halangan yang kita boleh kurangkan. Alhamdulillah sampai jugalah, walaupun ada rintangan sikit-sikit, itu biasalah. Allah Ta'ala nak uji kan. Kalau tak uji tu tak seronok lah tu. Bila kita dah melepasi segala ujian-ujian tu, kita rasa alhamdulillah seronoknya dapat melintasi segala ujian-ujian tu. Kita rasa semakin lama semakin kuat. Perasaan saya gembira lah, sebab akhirnya kita sampai juga ke sini kan. Walaupun mula perjalanan tu ialah 16,000 km sampai ke sini. Mungkin boleh dapat gambaran tu banyak, mungkin ada halangan lah. Tapi halangan yang paling besar tu masa kita tak dapat visa lah kan.
Tapi saya masih tak cemas sebab jiwa saya, hati saya kata kita insya-Allah kita boleh. Sebab pada perjalanan hari pertama kita sampai ke Iran tu, kita nampak semuanya senang kan, semua senang. Yang kita tak jangka berlaku, tapi memberi kebaikan bagi kita. Tak ada kerosakan pada kenderaan yang besar dan boleh diapakan oleh kita punya Haji Syah kita. Cuma saya sedetik, seketika hati saya ni terlalu mudah ni sampai ke tahap kita ke Iran tu semua senang. Mungkin ada di jalan tu, mungkin ada lagi lah kita punya cabaran yang apa ni kan. Rupanya itulah cabaran kita, visa tu kan. Itu saya tak nampak itu halangan yang membuatkan kita tak sampai ke sini. Saya rasa, saya yakin, hati saya masa tu pun saya yakin yang kita boleh. Saya tak panik. Sebab kalau selalunya dalam diri saya rasa kalau benda yang bila saya hadapi macam-macam masalah-masalah nanti, saya akan panik. Bila panik, benda tu tak akan menjadi. Saya tak ada panik. Jiwa saya masih cool, masih apa. Saya yakin lah, dia kata insya-Allah ini mainan Allah SWT yang sebenarnya nak uji kita. So, kita banyakkan doa kan. Kita cemas tu adalah sebab visa kan. Tapi alhamdulillah kita sampai juga. Dan perubahan diri tu saya tak boleh nak katakan apa yang berubah pada saya. Cuma orang yang melihat saya lah kan. Itu je lah. Tapi bagi saya lah, anda semua adalah dijadikan inspirasi lah bagi saya. Sebab bagi saya semuanya mudah. Anda plan tu semua mudah. Walaupun ada hiccup, you punya planning ada yang tak apa. Tapi kesudahannya bagi saya alhamdulillah lah. Rasa bersyukur lah kerana diberi peluang untuk menyertai Tembara ni. Tak semua orang yang terpilih yang dapat melalui pengalaman macam ni. Contohnya bagi saya, macam bila saya mendaftar tabung haji, giliran saya 20-80. Itu pun tak tahu sama ada hayat saya masih ada ataupun tidak. Tapi alhamdulillah lah, Tuhan dah bagi jemputan kat saya. Sebenarnya sebelum ni, tahun lepas, sepatut saya pergi dengan tabung haji. Memang dapat peluang tu lah. Tapi saya terpaksa tolak pasal ada hal lain kan, yang hutang semua, nak kena bayar apa semua. Tapi di sebalik penolakan itu, ada hikmah Tuhan uji saya. Lepas saya tolak pada tu, lepas tim tu pergi ke Tanah Suci, kaki saya terkena power bank, meletup kan. So saya rasa mungkin ada hikmah lah pasal saya tolak jemputan kan. So saya cakap insyaAllah pada lepas ni kalau ada peluang, insyaAllah saya akan cuba pergilah. Lepas tu alhamdulillah, Allah bagi peluang kat saya. Tiba-tiba bos cakap, ada trip dengan kembara inspirasi haji ni, dia kata kan, tahun ni kau kena pergilah, kalau tidak lepas ni tak tahu apa lagi yang betul kat kau. So bila dia cakap macam tu kat saya rasa macam Allah, ini mungkin peluang terakhir lah Allah nak bagi kat saya kan. Jadi saya grab peluang tu. Alhamdulillah, pada mulanya penyertaan saya ni cuma macam pencantik untuk macam Cik Ara cakap, untuk ambil gambar semua, untuk buat momen apa semua. Tapi sebalik itu saya mempelajari lah hari-hari macam mana kecekalan diri kita. Lepas tu saya mempelajari macam mana cara kita nak mengembara, bermusafir. So benda tu sedikit sebanyak memberi pengajaran pada saya lah. Dan alhamdulillah, cuma kita 2-3 langkah lagi lah untuk dapat yang full lesen be full. Lesen be full. Dan saya doakan semua agar Allah kurniakan haji yang mabrur lah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita berdoa lah. Bagi saya, perubahan pada diri saya, dulu masa asyik tak cukup je. Kita bekerja sampai masa tu macam tak cukup. Kita nak buat tu macam pendek sangat masa tu. Tapi bila alhamdulillah, bila kita dah dekatkan diri dengan Allah ni, rasanya masa tu ada Tuhan peruntukkan untuk kita beramal apa semua kan. Saya rasa macam alhamdulillah lah. Cuma perubahan tu macam Cik Ara cakap lah, saya tak boleh menilai diri saya sendiri, kecuali orang yang menilaikan saya kan. Pasal pada kematian orang, saya akan tengok sebelum dan selepas kan. So saya tak boleh nak komen lah pasal perubahan tu. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur lah kerana pada tim ni, kerana bagi peluang kepada saya. Saya doakan semoga semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia. Dan
dapat haji mabrur. Itu dia. Assalamualaikum. Pertamanya saya bersyukur dan saya berucapkan tahniah kepada semua sahabat-sahabat, terutama juga Haji Ara dan juga Awi. Saya rasa perjalanan kita bukanlah sesuatu yang orang biasa-biasa buat. Tapi tak adalah isu-isu gaduh kan. Isu orang kata yang besar-besar lah, semua berjalan alhamdulillah. Keduanya kekuatan jemaah lah pada saya. Saya pun bersyukur lah sebab yang based on cerita akhir, Jasmine masa tu masih semangat. Tu akhir dia bincang Rizal kata okey, kita balik tak? Bawa pasport. Saya rasa itu adalah satu tindakan yang paling bijak lah dalam kita nak usaha dapatkan visa. Secara umumnya kalau tak diusaha, kita tak usaha betul-betul, mungkin tak sampai ke sini. Sebab saya ada tu malam tu saya solat malam-malam, saya kata ya Allah, aku lihat daripada segi logiknya macam impossible kita datang sini. Bila saya cakap apa tu, alhamdulillah Allah panggil kita. Penjagaan manusia sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepintaran kepada manusia untuk membaiki segala kepincangan. Dan kehadiran pancuran air ketika kami bermandi peluh membuktikan keesaan Maha Pencipta. Semangat patriotik sesekali tidak pernah luntur dalam hati kami. Malah sejak memulakan pengembaraan lebih 14,000 kilometer, semangat kami sentiasa berkobar-kobar betapa bangganya menjadi warga Malaysia. Bila penat memegangnya, letak sahajalah jalur gemilang di tempat yang dianggap munasabah. Sememangnya kerajaan Arab Saudi amat peka dengan keperluan jemaah haji. Banyak kemudahan disediakan untuk kegunaan jemaah. Kami merasa gembira sebaik tiba di maktab penginapan yang dicari-cari. Namun sudah menjadi kelaziman manusia alpa dengan keperluan dan perasaan orang lain. Namun kami menganggap ini adalah satu lagi cabaran yang menguji kesabaran kami memberi tindakan yang kami rasa bangga untuk melakukannya. Kami tidak merungut kerana kerja-kerja seperti ini sememangnya sudah menjadi satu kebiasaan sepanjang pengembaraan kami. Ikuti perjalanan kami seterusnya dalam episod yang akan datang di Astro 502 dan HIP TV 631 pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan.